Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini cikgu akan masuk tentang tajuk yang kedua, masih lagi di bawah pengenalan bidang perkhidmatan makanan. Okey, iaitu keselamatan, kesihatan dan sanitasi. Okey, keselamatan, kesihatan dan sanitasi adalah satu perkara yang sangat penting dan dititik beratkan di dalam bidang perkhidmatan makanan. Ini adalah asas. Jadi untuk seseorang yang dalam bidang perkhidmatan makanan, yang pertama, ada beberapa perkara yang perlu diambil kira. Yang pertama ialah keselamatan, kesihatan dan sanitasi. Yang kedua ialah kemahiran, yang ketiga ialah pengetahuan. Kalau kita ada kemahiran, kita ada pengetahuan, tapi kita jenis yang bukan pembersih. Jadi itu bukan ciri-ciri seorang uh, seorang yang baik, bukan ciri seorang yang baik dalam bidang perkhidmatan makanan. Okey, jadi di bawah keselamatan, kesihatan dan sanitasi, okey, kita tengok dulu apa yang dikatakan tentang keselamatan, kesihatan dan sanitasi. Okey, yang pertama keselamatan. So, amalan keselamatan di tempat kerja ada beberapa perkara yang awak perlu patuhi. So, awak boleh baca sendirilah. Mematuhi peraturan keselamatan di bilik dapur, bekerja dengan cermat, sistematik dan selamat. Okey, dan yang lain-lain. Kesihatan, seorang pengendali makanan diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan vaksin suntikan typhoid. Dia suntikan typhoid ni, dia adalah untuk membebaskan diri awak daripada penyakit. So bila awak menyediakan makanan, kita takut kita terdedah kepada penyakit dan kita boleh menyebarkan melalui makanan yang kita buat. So untuk mengatasi masalah tu, awak kena ambil suntikan typhoid. So, typhoid ni dia bukannya untuk seumur hidup. Tak, awak kena renew setiap 2 tahun sekali. Tak silap cikgu ialah setiap 2 tahun sekali awak kena pergi klinik dan awak kena inject. Okey. Manakala sanitasi ni adalah pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan supaya tidak tercemar. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah berbeza. Keselamatan, kesihatan dan sanitasi. Keselamatan ialah cara macam mana awak bekerja dengan sistematik. Jangan berlari, kena jaga bila on off switch. Maksudnya kita menjaga keselamatan diri dan tempat kerja. Manakala kesihatan adalah tentang diri sendiri dan juga tempat kerja. Bagaimana kita memastikan diri kita sihat untuk menyediakan makanan dan tempat kerja tidak kotor, sentiasa bersih. Manakala yang ketiga tu sanitasi tu adalah tahap bagaimana kita nak mengawal. Kita kena kawal kebersihan. Maksudnya jangan kotor. Bila kotor tempat kerja, dia akan mengundang macam-macam masalah, terutamanya lalat lah. So lalat ni dia ialah ibu kepada penyakit. Bila lalat datang, nanti bertelur, berulat, jadi banyak masalah yang kemudian akan berlaku. Okey. So yang kebersihan diri, yang pertama kita tengok di bawah kebersihan diri ni, kebersihan diri yang pertama sekali merupakan aspek penting dalam kehidupan. Sebagai seorang pengendali makanan, kita perlu menitik beratkan amalan kebersihan diri. So antaranya ialah kita kena jaga kebersihan tangan, kuku, rambut, mulut. So kena sentiasa pastikan bersih lah. Tangan sentiasa dicuci, macam slogan KKM sekarang ni, slogan kita disebabkan COVID-19, kita kena sentiasa membasuh tangan dan kena amalkan 7 langkah membasuh tangan. Lepas tu kena pakai penutup mulut. Sebenarnya kalau dalam perkhidmatan makanan, benda ni kita dah amalkan lama dah. Memang kena pakai penutup mulut, kena basuh tangan kerap, kena pakai tutup kepala, kena pakai apron, kasut bertutup. Okey. Manakala yang kedua ialah penyediaan bahan. Kita tengok daripada segi penyediaan bahan ataupun kita panggil dia sebagai mise en place. Ejaan dia memang macam tu. Ejaan dia mise and place, tapi kita sebut dia mise en place. Ini ialah perkataan Perancis, French. Okey. So dalam penyediaan makanan, penyediaan bahan ni penting. Awak kena ikut dia punya prosedur. Macam mana bila kita nak keluarkan makanan tu daripada peti ais, apa yang kita perlu buat dulu. Kita kena defrost dia macam mana. Kita tak boleh
gunakan papan landas yang sama untuk sayur dan juga daging. So kita tak boleh letakkan makanan yang kering dengan makanan basah, bahan-bahan basah. Jadi dia akan jadi apa ni, dia panggil sebagai food contamination. Dia mengelakkan pencemaran silang. Okey, yang ketiga, minuman. Minuman pun sama. Minuman tu bila kita nak sediakan air minuman, walaupun kita kata kita pakai air penapis, tapi sebenarnya kita perlu masak. Sebab kita nak pastikan bakteria tu dah dibunuh sepenuhnya. Dan juga kita menghidang pun pastikan alat menghidang kita tu yang betul. Kalau cawan tu tak ada yang sumbing, tak ada yang retak, tak kotor. Jadi banyak aspek. Okey, yang keempat ialah penyajian makanan. So penyajian makanan sama juga macam memasak makanan tadi. So maksudnya bila kita sajikan, tak boleh ada pinggan-pinggan tu, latan tu kita kena pastikan bersih. Kita tak mau nanti sampai pelanggan datang, kalau dia datang makan, dia terpaksa lap sudu dan garpu. Kita sendiri sebagai katalah kita sebagai pekerja, apa pandangan kita kalau kita nampak kita dah hidangkan makanan ni pada pelanggan, tiba-tiba pelanggan ambil sudu garpu yang kita hidangkan, dilap pakai tisu. Mestilah kita malu sebab kita rasa pelanggan meragui kebersihan kedai kita. Okey, lepas tu penyimpanan bahan makanan segar dan kering. Ini pun ada prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi. Ada dia punya cara dia. Tak boleh main masuk je dalam peti ais. Ada macam-macam cara packaging kita, cara kita nak bungkuskan makanan kita, FIFO, sistem FIFO. Itu semua akan belajar kemudian. Okey. Yang keenam ialah penyimpanan bahan yang telah dimasak. Bahan yang telah dimasak ni pun sangat penting. So awak kena tahu berapa suhu yang sepatutnya, berapa lama shelf life dia. Shelf life tu maksudnya kita boleh simpan sebelum kita kena buang ataupun discard. So kita benda ni banyak perkara yang awak kena tahu. Bukannya kita dah masak kita main letak je, tak boleh. Okey. So keselamatan dapur ni dia adalah berdasarkan berpandukan pada Badan Kawal Selia dan agensi yang berkaitan. Jadi dalam bidang penyimpanan makanan kita dikawal oleh pelbagai agensi. Banyak agensi yang akan dia akan pantau sama ada premis ataupun tak kira lah dalam bangunan, luar bangunan. Okey. So yang pertama sekali ialah Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Iaitu semua manusia dia akan datang, dia akan cek, dia akan pastikan kedai kita sentiasa bersih, selamat, lepas tu kebajikan pekerja terjaga. Ni lebih kepada kebajikan pekerja lah, nama pun sumber manusia. Okey, yang kedua ialah Kementerian Kesihatan. Sekarang ni memang glamour lah KKM ni, sebab kita tahu berkaitan tentang COVID-19 ni. Okey, dia sentiasa nak akan pastikan premis kita bersih, sentiasa pastikan pekerja kita bersih, pekerja kita disuntik dengan typhoid. Kalau tak buat, so bersedialah untuk kena compound. Okey, lepas tu Jabatan Bomba. Okey, Jabatan Bomba ni dia lebih berkaitan tentang bangunan, fizikal bangunan. Dia kena pastikan bangunan ni selamat untuk kita menjaga, daripada segi pendawaian, daripada segi perparitan, dan kita juga kena pastikan kita sediakan fire extinguisher lah, ni pemadam api. Okey, kita tengok pula pada punca dan akibat makanan tercemar. Okey, punca dan akibat. Sebenarnya makanan kita ni, walaupun kita kata kita dah masak, saya dah masak dengan menggunakan suhu yang betul, saya dah buat mise en place dengan teknik dan prosedur yang betul, walau bagaimanapun kalau kita tak pastikan makanan yang dimasak tu tak mengikut apa dia punya step yang sepatutnya, pun boleh menyebabkan makanan tersebut tidak tahan lama dan cepat rosak. Okey, kita tengok antara punca-punca yang pertama ialah racun serangga, bahan pencuci, bahan aditif. Bahan aditif ni ialah bahan-bahan tambahan, biasanya ialah bahan perasa ataupun bahan-bahan chemical. Contohnya
macam apa ni dia panggil, uh, apa ni, pengawet bahan additif. Okey. So sekiranya kita tak uruskan dengan baik, dia akan menyebabkan kepada makanan tercemar. Haiwan dan serangga perosak pun sama, lalat, lipas, tikus, benda asing, rambut, kuku, kulit telur, sisa pertanian. Jadi biasa yang kita jumpa ialah rambut. Kalau kita pergi makan, tiba-tiba tengah makan mi goreng, jumpa rambut. Alamak, kan? Kita pun tak selera nak makan. Jadi kita kena ikutlah dia punya langkah-langkah keselamatan masa kita nak memasak tu. InsyaAllah semua punca-punca ni tidak akan berlaku. Dan mikroorganism ni yang paling bahaya. Sebab kita tak nampak dengan mata halus kita. Bakteria, kulapak, fungus, yeast. Tapi yeast jangan salah sangka sebab yeast ni ada yeast jahat dan yeast baik. Yang yeast jahat ni yang dia akan mencemarkan makanan. Tapi yeast baik ni kita akan gunakan dia untuk buat makanan. Terbalik pula Macam roti. Roti kita akan gunakan yeast baik untuk buat roti. Okey. Tahap keselamatan, kesihatan dan sanitasi di premis perkhidmatan makanan berpandukan garis panduan agensi kawal selia. So OSHA ni ataupun nama lain dia ialah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. OSHA. Dia ada guideline dia menentukan apa yang kita kena buat, apa yang kita kena ikut, apa yang kita tak boleh buat. Jadi inilah perkara-perkara yang kita perlu ambil tahu dan pelajar-pelajar boleh baca sendiri. Okey, inilah senarai semak keselamatan, kesihatan dan sanitasi premis perkhidmatan makanan. Jadi semua usahawan, semua peniaga makanan dia kena ikut senarai semak yang ada. Dia kena buat ni checklist. So dia akan tengok pastikan okey, hari ni maksudnya premis saya okey, ada tak ni? Ada tak tu? Ikut tak? Patuh tak? Jadi dia boleh dia sendiri boleh letakkan dia. Kalau kata dia tak patuhi, dia kena patuhilah. Sebabnya benda ni semua adalah bergantung kepada diri sendiri. Kalau kita tak ikut, nanti bila datang agensi-agensi yang tiga tadi tu, KKM, semua manusia dengan bomba, dia akan jadi cerita lain. Kalau tak patuhi, nanti kena compound. Okey, so sekian saja untuk tajuk ini. Terima kasih.